Hello, hai. Apa khabar semua? Saya harap korang semua sihat dan bersemangat untuk ikuti satu lagi sesi penerangan exam, di mana pada kali ini saya akan menerangkan mengenai ujian psikometrik untuk pegawai tadbir diplomatik ataupun PTD. Okey, tahniah kepada korang yang terpilih untuk menduduki ujian psikometrik PTD tahun 2023. Gunakan kesempatan ini untuk buat persiapan dengan terbaik. Tahukah anda, psikometrik ini adalah satu stage 1 ataupun peringkat pertama dalam perjalanan korang untuk bergelar seorang pegawai tadbir diplomatik. Kerana selepas lulus ujian psikometrik, ada lagi beberapa peringkat ujian yang korang kena lalui. Beri fokus dalam video kali ini, jangan skip, jangan tutup sebelum habis, sebab ada banyak info yang saya hendak kongsikan kepada korang. Tapi sebelum tu, kepada korang yang belum lagi subscribe dalam channel Empire Kejayaan ni, pastikan klik butang subscribe dan butang loceng yang ada di bawah video ini untuk tak terlepas setiap kali saya keluarkan video terbaru. Okay? Nama saya adalah Megat Syafri Zul. Saya adalah co-founder untuk Empire Kejayaan. Jadi, dah ready untuk ketahui apakah tips, apakah trik untuk lulus dalam ujian psikometrik pegawai tadbir diplomatik? Jom. Alright, ujian psikometrik pegawai tadbir diplomatik grade M41. Sebelum saya teruskan mengenai ujian psikometrik ini, saya nak korang faham terlebih dahulu apakah job description ataupun deskripsi tugas seorang pegawai tadbir diplomatik. Sebab kefahaman ini penting untuk korang rancang bagaimana cara menjawab dalam ujian psikometrik. Okey, ujian psikometrik lebih berbentuk ujian psikologi, di mana ia akan menentukan sama ada korang ni mempunyai personality ataupun kepribadian seorang PTD. Okey, PTD ni biasanya adalah seorang pegawai tertinggi dalam sesebuah jabatan kerajaan. So sebab tu dia punya ujian, dia punya percubaan, dia punya cobaan untuk masuk dalam perkhidmatan memang agak rapi, agak ketat. Okey, ini job description yang saya ambil daripada website SPA. Okey, deskripsi tugas. Okay, merancang, menggubal dan melaksanakan dasar-dasar awam mengenai pengurusan sumber tenaga manusia dan organisasi, sumber kewangan, ekonomi, pentadbiran dan pembangunan wilayah, daerah, tempatan, tanah, perancangan dan pentadbiran sosial, hubungan antarabangsa dan hal ehwal luar negeri, termasuk perkhidmatan luar negeri, keselamatan, ketahanan negara serta pengurusan teknologi maklumat. Okay, ini adalah tanggungjawab anda sekiranya korang berjaya dalam semua peringkat ujian dalam PTD ni. Okay? So dengan kefahaman tentang semua tugas ini, korang punya tanggungjawab ini, korang boleh mula merancang bagaimana kaedah menjawab dalam psikometrik ini. Okay, sekejap lagi saya akan tunjukkan, saya akan terangkan apakah kegunaan job description ini. Okay, right, jom teruskan. Okay, dalam ujian psikometrik ini, dia terdiri daripada 5 teras utama ujian. Okay, daripada 100 lebih soalan nanti, kesemuanya terpecah ataupun terdiri daripada 5 teras ataupun 5 kategori ini, iaitu disiplin, kemahiran komunikasi, kebolehan kerjasama, emosi dan cara berfikir, dan juga ciri kepimpinan. Okay, so setiap teras ini ia menerangkan, ia mewakili tugasan korang nanti. Okey, untuk PTD terdapat 3 teras yang korang kena beri perhatian, iaitu ciri kepimpinan, emosi dan cara berfikir, dan juga komunikasi. Okey, so nanti dalam exam bila korang nampak kepimpinan, nampak tentang emosi, nampak tentang komunikasi, okey, pastikan jawab yang positif.
Manakala kalau nampak yang disiplin ataupun kerjasama, boleh jawab yang negatif. Okey, inilah kepentingan korang faham ini. Faham deskripsi tugas seorang PTD. Okey, so 3 teras ini mewakili job description yang korang kena buat nanti sekiranya korang berjaya bergelar seorang PTD. So inilah teras yang korang kena be positif, kena jawab positif dan kena cuba beri perhatian. Okay, clear right? So seterusnya, okay, tips menjawab. Ini penting tips yang pertama ini, jangan jawab tidak pasti atau sederhana. Kerana korang akan bergelar seorang PTD, pegawai tadbir diplomatik. So sebagai seorang PTD, korang akan menjadi leader, menjadi pemimpin dalam sesebuah jabatan kerajaan. So sebagai seorang leader, korang kena firm, korang kena tegas dalam sebarang keputusan yang korang buat. Tapi kalau korang jawab tak pasti, yang sederhana, yang apa, biasanya dalam pilihan jawapan nanti ada 4 pilihan jawapan. Contohnya A sangat pasti, B pasti, C tidak pasti, dan D sangat tidak pasti. Pastikan pilih jawapan yang ada perkataan sangat tu. Okay? Jangan pilih yang tengah-tengah. Sebab tengah-tengah tu ia menunjukkan korang ni seorang yang lalang, boleh ditiup kiri, boleh ditiup ke kanan. Itu yang tak nak. Seorang PTD dia kena firm. Okay, right. So pilih jawapan yang ada perkataan sangat tu. Okay, ini yang pertama. Yang kedua, hati-hati dengan soalan yang berulang. Okay, dalam psikometrik ni kan, dia ada banyak soalan yang berulang. Maklumlah, soalan dia pun banyak, 100 lebih soalan. So akan ada beberapa bahagian yang dia akan repeat. Okey, untuk tiga teras ini kepimpinan, emosi dan komunikasi ni, dia akan repeat beberapa kali dalam exam nanti untuk memerangkap mereka yang cuba hendak mengubah dia punya personality. Okey, so macam mana nak elakkan daripada terjebak dalam perangkap ini? Mudah saja. Okey, jawapannya adalah korang kena buat latihan berkali-kali. Okey, cari seberapa banyak soalan exam yang boleh dan practice sampai korang dah mahir, dah nampak pattern soalan psikometrik ni. Okey, so kalau anda perlukan banyak contoh soalan psikometrik, saya amat-amat recommend kepada anda untuk dapatkan rujukan ujian psikometrik yang saya tulis, kerana dalam itu ada nota, ada 200 contoh soalan lengkap dengan jawapan serta penerangan sekali. Okey, link dia ada kat bawah video ni. Sekejap lagi saya akan explain lebih detail lah tentang rujukan ini. Okey, teruskan. Seterusnya, okey, ini pula adalah contoh soalan. Okey, contoh soalan. Jangan terkejut soalan ni. Okey, pernahkah terlintas di fikiran anda bahawa ibu bapa anda membenci anda? Okey, walaupun soalan dia agak kontroversi sikit, soalan ini memang antara soalan yang pernah ditanya dalam exam. Okey, soalan ini dalam teras emosi. So dia nak uji emosi anda terhadap parent anda. Okey, so sebagai seorang PTD, sebagai seorang bakal PTD, okey, korang kena jawab sangat tidak setuju, iaitu E. Okey, sangat tidak setuju. Okey, seterusnya okey, adakah anda berangan-angan berhubungan romantik? Okey, walaupun soalan dia nampak macam betul ke soalan dia kan? Inilah soalan yang sebenar, soalan yang pernah ditanya dalam psikometrik. Adakah anda berangan berhubungan romantik? Jadi sebagai seorang PTD, korang kena jawab sangat tidak setuju. Okey, ini adalah contoh soalan emosi. Okey, seterusnya,
Pernahkah anda berasa sangsi tentang keupayaan hubungan romantik anda? Paling pelik soalan dia kan. Inilah juga merupakan contoh soalan emosi. Dan kalau korang perasan soalan ini, adakah anda berhubungan romantik, dan juga pernahkah anda berasa sangsi tentang keupayaan hubungan romantik anda, adalah soalan yang sama. Cuma dia olah sedikit dia punya ayat dia. Untuk memberikan korang confuse. Inilah contoh soalan yang berulang, dan korang kena hati-hati, be careful dengan soalan yang macam ni. Dalam exam nanti ada banyak soalan yang lebih kurang macam ni. Dia soalan lebih kurang sama, dia uji benda yang sama. Dia nak bagi korang confuse dan nak menangkap mereka yang cuba hendak menipu dia punya personality. So untuk elakkan korang terjebak dalam situasi confuse ini, so korang perlu buat banyak latihan, perlu praktis menjawab soalan-soalan psikometrik ini. Okay, right. So inilah 3 contoh soalan untuk korang nampak bagaimana soalan psikometrik dalam exam sebenar nanti. Okay, so kalau korang ada sebarang soalan, boleh terus tanya di ruangan komen. Okay, alright. Seterusnya, inilah rujukan yang saya mention tadi. Okay, dalam rujukan ini, versi 2023 ini, dalam ini mengandungi nota lengkap penerangan ujian psikometrik. Okay, alam teras dia macam mana cara nak menjawab, format dia macam mana, tips and trick dalam psikometrik ini ada dalam e-book ini. Okay, selain dari itu, dia juga ada 200 contoh soalan ujian psikometrik lengkap dengan jawapan serta penerangan untuk setiap soalan yang kami berikan tu. Kenapa dia A, kenapa dia B, kenapa dia C, dan seterusnya. Kami dah explain, saya dah explain dengan jelas dalam e-book ini. Okay, so untuk dapatkan ini mudah saja. Pergi ke link ini, www.ujianpsikometrikonline.com, ataupun klik link yang ada saya letak di bahagian description di bawah video ini, ataupun di ruangan komen. Okay, rujukan ini dalam bentuk e-book, dalam bentuk elektronik. So korang akan dapat link download nanti selepas dapatkan. Okay, boleh terus dapatkan sekarang. Kerana boleh korang dapatkan sekarang, korang boleh dapatkan malam ni juga, hari ini juga. Boleh terus mulakan study. Tak perlu nak tunggu postage dan sebagainya. Alright, macam mana? Jelas tak penerangan tadi? Saya harap korang dah dapat sikit idea lah macam mana soalan psikometrik ini ditanya. Okay? Dan kalau korang ada sebarang soalan yang masih lagi terbelenggu, okay, boleh terus tanya di ruangan komen di bawah video ini. Dan kalau boleh korang boleh sharekan, kongsikan video ini kepada sahabat handai, kawan-kawan korang yang juga dipanggil untuk menduduki ujian psikometrik untuk pegawai tadbir diplomatik. Alright, so terima kasih kepada anda yang tonton sampai habis, dan terima kasih juga kepada anda yang bantu saya untuk kongsikan video ini kepada sahabat anda. Dan jangan lupa klik butang subscribe dan butang loceng yang ada di bawah video ini untuk subscribe kepada channel YouTube Empire Kejaya. Okay, jumpa lagi dalam video akan datang. Korang yang terbaik, dan Assalamualaikum.